Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa qaidana wa muallimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakakkan kedudukan kita supaya kita jadi orang yang digelarkan ibadahus salihin, orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam khutbah pada hari ini oleh kerana berlaku benda besar di Bakok pada kemarin dulu, nah yang mana seluruh dunia tayangi benda yang berlaku di Parakon ataupun di Sayang Parakon, terkena dengan hang yang besar di Bakok dan juga kematian daripada orang-orang yang pelancong daripada luar negara. Tambah lagi, berita tadi disebarkan sehingga Al Jazeera pun buat tubik berita juga. Al Jazeera ni adalah samnak hak terbesar negeri Arab. Apabila dia buat tubik berita ni, maknanya berita tu tersebar di kalangan negeri Arab dan juga di negeri-negeri yang lain. Jadi saya rasa benda yang berlaku pada masa kemarin ataupun kemarin dulu, sebahagian daripadanya, dan bukan sekadar benda berlaku di Bakok saja, saya rasanya benda ni berlaku tempat kita juga. Kita tahu kata belum pada ni di Sepang berlaku rogo budak dan bunuh. Dan juga berlaku juga di Tabah, Kelami gi curi masuk kedai telefon pakak bini dengan tok lelaki, gi curi kedai telefon demo, gi ci orang kena igat juga. Dan belum pada ni juga, pada tahun baru tahun lepas kita dengar berita pelajar duduk Matayung ditipu oleh kawannya pergi di Patani dan ada berlaku rogo dan sebagainya. Semua ni sebahagian tayangan yang kita dapat nampak di dalam masyarakat kita ni. Dan benda yang lebih dahsyat laginya berlaku di Bakok, apabila orang yang melakukan ajayakan tadi ataupun pengganah tadi adalah kalangan budak umur 14 tahun. Jadi kalau kita nak bilang dari segi kecacatan dan keselamatan di dalam tempat kita ni, khususnya semakin hari semakin meningkat. Curi kita tak ada kena bilang dah buah kayu tu. Curi buah kayu, curi ayam itik di dalam rumah kita tu tak kena kecek dah. Hari ni dia bukan sekadar tu dak sampai martabak bunuh, sampai martabak rogo, sampai martabak gi duk plon ke daun. Jadi pada hari ni kita nak kelih sebab-sebab yang menimbulkan benda ni di dalam masyarakat, khususnya masyarakat kita, masyarakat orang Islam yang ada kebanyakan. Dan juga punca yang pertama yang timbul benda ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebab manusia jauh daripada agama. Kemajuan yang ada di dalam masyarakat bukan mendidikkan orang menjadi juhud. Orang nak jadi juru, dia kena duduk dengan agama, bukan dengan kemajuan. Kau maju, terkadang kau jahat pada. Kau canggih di segi teknologi, kau hebat di segi pencurian melalui call center dan sebagainya. Hari ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tetap jelas bahawasanya agama lah saja boleh mendidikkan manusia. Apabila agama tak ada di dalam hati dia, tergamuk buat gapo, tergamuk buat apa-apa pun, kerana dia tidak ada ketakutan, tak ada takut pada Allah. Hari ni undang-undang
takut kepada undang-undang. Baru ni dia berdes dadu sendiri. Nah, berlaku bedil dadu, berlaku bedil orang yang jaga undang-undang. Sampai martabat tu. Nah, jadi dengan sebab manusia deraka kepada Allah dan jauh daripada agama, selama mana mereka jauh daripada agama, kita akan dapat kelih curi, kita akan dapat kelih rogo, kita akan dapat kelih pembunuhan dan sebagainya di dalam masyarakat kita. Oleh itu kita pesan kepada semua, dan nak lagu mana tiang agama kita ni tetap boleh jadi terah yang kemah di dalam masyarakat, kerana kita tidak ada jalan lain. Undang-undang tidak boleh menjagakan kita dengan sepenuh, tetapi agamalah kita yakin. Pada masa dulu agama, apabila seorang Umar bin Khattab latih seorang qadi pergi satu tempat sampai masa 2 tahun, kliklah tak saya pergi jawatan untuk qadi pada masa itu. Kata Umar bin Khattab, kerja benar ke? Nah, yang lah tubik daripada pangkat tok qadi ni pupi paksa. Dia kata bukan, tak ada kes di mahkamah. Apabila tak ada kes di mahkamah, tak ada kerja saya lah tubik lah. Ini pada masa dulu. Pada masa dulu ni mahkamah tadi tanda kata tak ramah orang-orang yang buat jahat. Kenapa agama buat? Hari ni kalau kita tanya di Gub Nago, bilangan hak terbaru 2-3 minggu telah lepas, 2000 lebih, 2844 orang. Lepas tu saya tanya orang penjaga di dalam penjara tadi, dia kata di antara 8 sampai 10 kes sehari-hari orang igat daripada kadi dadah. Nah, daripada kadi dadah 8 sampai 10 hari-hari. Hak tubik, hak masuk, tapi ada hari-hari tak ada berhenti radu. Punca besar muslimin yang dirahmati oleh Allah ialah manusia jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala sebut sendiri, apabila manusia jauh daripada ajaran Allah dan agama Allah, Allah Taala akan tukar keselamatan menjadi susah, menjadi takut di dalam negeri tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathala. Allah Taala buat akak contoh umat belum pada ni. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Satu kampung, yang mana kampung ni aminatan, tenang, aman, selamat. Negeri yang selamat ni muslimin, negeri yang kita cita-cita. Nak tubik mana pun senang, tak ada gobar, tak ada takut. Kita tahu kata setengah-setengah wilayah di dalam negeri Sian ni pun, apabila siapa masa coti panjang, dia terpaksa kena upos dadu mari duk jaga rumah. Kita pergi jalan hati duduk dalam keadaan gobar kerana tak selamat, ataupun kita pergi sendiri takut kereta kita curi ke demo, tali tekak duduk di dalam rumah takutnya ambil ke demo. Ini keamanan kita. Apabila alhamdulillah kita ni sebahagian banyak lagi ada aman, dan Tuhan kata mutmainnah, tenang, negeri amin dan tenang. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan, dan nikmat Allah Taala bui setiap wujud. Tanah buah kayu buah, tanah timur buah, nah, tanah derian buah, setiap wujud ada rezeki. Fakafara bi'an'umillah. Tapi manusia dia tabiat dia, apabila boleh nikmat banyak dia mula nak deraka. Tekak tak ada nikmat hari tu, tak ada gamuk sangat nak deraka kerana tak ada duit, tak ada amnat, tak ada piti. Tapi buat mula kaya mikir pelik-pelik lah. Mula nak kufur nikmat Allah, tak bersyukur nikmat Allah. Apabila sampai sini dan mereka tidak bersyukur pada nikmat Allah, Tuhan sebut kata fa'azaqahallahu libasal ju'. Allah Ta'ala tukar jadi daga lapar. Negeri ni apabila lapar, kita kelihlah negeri susah-susah. Nah, setengah-setengah dia kata kalau kita pergi negeri susah, tak ada orang minta sedekah, puluh-puluh orang duduk pong kita. Tak bila lagi orang nak curi, tak bila lagi orang nak rompok dan sebagainya. Wal khawfi, dan takut. Dan takut ni satu benda yang kita tak sih juga dalam masyarakat kita.
Nah, tukar daripada negeri yang senil jadi takut, negeri yang tenil jadi tak selamat. Tuhan kata bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka laku. Punca yang Allah Ta'ala tukar nikmat yang senil jadi susah ni dengan sebab dosa-dosa yang kita buat, deraka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga lebih lagi, musuh Islam ni siap malam untuk nak memerangi ajaran Islam, untuk manusia jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ni bukan sekadar serengai tadi melalui senjata alat, bukan, tapi melalui Facebook, melalui TikTok, melalui video. Hari ni anak-anak kita mengaji di sekolah pasal lain, tapi benda yang dia kelih di dalam masyarakat ni pasal lain. Keru hari ni bukan keru di sekolah dan anak-anak kita, keru melalui TikTok. Nah, dan yang tidak terbatas, cakap maki, hamun dan sebagainya, anak-anak kita belajar daripada benda tu pada hari ini. Bukan kata benda yang kemudahan yang Allah Ta'ala beri kepada kita nak isi dengan agama, nak isi benda-benda berfaedah. Hari ni dia tak kelih situ, dia nak kelih kata bilangi orang kelih banyak mana kerana dia ada raidai, walaupun konten tadi adalah menyalahi agama Allah, tak ada masalah. Itu hakikat yang kita duduk pada masa sekarang. Nah, bagaimana? Nah, kita nak jamin kedudukan kita ni kalaulah kita tidak berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini punca yang pertama. Dan juga melalui cerita-cerita, melalui game-game di dalam TV tadi, di dalam telefon tadi, salah satu daripada hak benda berlaku di Bangkok. Nah, hak berlaku di Bangkok ni bukan orang susah, orang kaya. Nah, setengah-setengah samnak hak berita tadi, orang tua dia sanggup bayar katem 100,000. Orang susah tak lah, orang senang. Tapi melalui asutan game yang masuk di dalam di dalam telefon dia tadi, menyebabkan otak terpensung. Nah, lebih-lebih lagi ada cerita musuh, cerita bedil, nak terang, nak cuba benda tu. Itulah benda yang berlaku pada masa sekarang ni. Dan juga kita tidak boleh beri keuzuran dia budak, nah, dia tak pandai. Sebenarnya keuzuran masyarakat, Allah Ta'ala pesan dah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala suruh jaga kita dan keluarga kita daripada neraka. Pesan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tu dah jelas. Dan juga punca yang kedua yang berlaku acayakam di dalam tempat kita ni, oleh kerana masa luar bagi pemuda tu banyak, pemuda dan pemudi. Nah, oleh kerana tempat kita ni, masyarakat kita seni, tak kerja pun tak apa, orang tua sara boleh duduk. Nah, menyebabkan dalam kalangan orang-orang muda tadi, nah, duduk dalam keadaan yang seni masa luar, dan melalui masa luar itulah mula nak dekat dadah, mula nak dekat benda arak dan sebagainya. Dan mula situlah timbulnya curi dan bunuh di dalam masyarakat kita. Saya pernah jelas belum pada ni, orang yang duduk di dalam rukak di Naratiwak ni boleh kata 90% daripada kadi dadah dan ganja. 10% saja hak saja-saja bunuh dan masuk juga kadi kuamanku. Tanda kata orang tempat kita, dia kata orang juru. Kalau tidak sakut dengan dadah, dengan mabuk ni, dia tidak ada acayakam nama kita. Itu penjelasan bukan orang Bukit Islam. Nak banding dengan tempat lain dan wilayah lain di dalam negeri Syia ni, macam-macam acayakam yang berlaku dalam masyarakat tidak berasas daripada dadah, saja-saja jahat dan saja-saja nak menjadikan orang ganah. Tempat kita tak ada. Saja-saja nak bunuh orang, tempat kita tak ada. Mereka dia ada sakut paut dengan benda yang mabuk dalam masyarakat. Nah, itu penjelasan yang kita dapat daripada orang penjaga rukak, nah, di dalam wilayah kita. Dan juga sebab yang ketiga, oleh kerana
Nah, keinginan hawa nafsu tadi. Keinginan hawa nafsu kita tidak beza di antara halal dan haram. Dan di dalam masyarakat penuh dengan pendedahan aurat. Kita tak kata di dalam masyarakat kita, alhamdulillah masyarakat negara kita ni 80-90%, kemungkinan 90% lebih orang yang tutup aurat. Tapi dalam masa sama cubaan Allah Ta'ala, orang yang dedah aurat masuk melalui telefon kita, masuk melalui TV, masuk melalui apa yang ada di hadapan anak-anak kita. Masyarakat kita jarang boleh kelih orang dedah aurat. Tapi walaupun susah nak kelih orang dedah aurat, mudah bagi anak kita nak sampai kepada benda tu, orang-orang yang dedah aurat. Subhanallah. Dulu kita tak ada kemajuan. Nah, hanya dedah aurat boleh kelih dalam masyarakat. Kalau kita tak tubik kedai tak nampak lah orang. Hari ni tak, walaupun duduk dalam bilik pun nampak orang-orang yang dedah aurat dan sebagainya. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan punca yang ketiga, asas daripada berlakunya aciakan curi, mengopok, rogol dan sebagainya, benda mabuk. Benda mabuk ni berat di rumah kita. Nah, benda mabuk ni benda tersebar benar dalam kalangan orang-orang muda. Yang mana kita kata orang muda ni adalah tiang masyarakat yang lagi akan datang. Harapan bangsa, kita nak agak siapa kalau orang-orang muda tak didah. Duduk bawah dedahan, duduk bawah orang panggil naungi dadah dan sebagainya. Tidak ada harapan bagi masyarakat kita. Nah, semakin hari semakin meningkat. Setengah-setengah orang tua tak dihadu kepada polis. Nah, tak boleh duduk, anak tak boleh duduk rumah. Kerana orang tu menyakiti abkak dia, abang dia, sehingga dia kata tempat yang sepatut bagi anak ia adalah hukak. Tak boleh duduk luar orang ni. Nah, itu punca-punca yang berlaku ni muslimin yang dirahmati oleh Allah di dalam masyarakat kita ni. Bukan hanya sekadar satu punca saja dak. Nah, banyak benda-benda yang menimbulkan pembunuhan dan pengganasan dalam masyarakat kita. InsyaAllah kita sambung dalam khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Dan juga punca yang demo berani untuk nak buat silap ni kerana mari daripada orang yang jaga undang-undang sendiri. Jelas benda yang berlaku di mulut. Cirak-cirak benda tak boleh buat, tapi boleh buat. Sebab apa? Sebab bayar duit, kata mudah-mudah. Nah, bayar duit, clear jalan. Supaya minyak tak ada. Kalau tak bayar duit, susah sikit nak berjalan. Itu benda hakikat yang kita kelih dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan berlaku kematian sedadu baru ni ya, di Nakhon Pathum ataupun Nakhon Sawan, lebih kurang tu. Kan ada sedadu hok tak makan dengan sedadu hok makan. Dan jelas hok berlaku di mulut tadi. Bom meletup, baru tubik berita, baru nak mulai igat pegawai-pegawai kerajaan daripada sedadu, daripada orang-orang yang berkaitan dengan masalah rasuah. Nah, apabila orang jaga undang-undang sendiri tadi tak kemah, itulah masyarakat. Nah, apabila orang jaga sendiri, nah, tidak berasas kepada amanah, masyarakat kita akan hancur dalam masyarakat kita. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, benda yang untuk nak ukar benda yang berlaku dalam masyarakat kita ni, kita pakat paling mari kemah di segi agama, kemah di segi semayang, kuatkan di segi baca Quran dan mengaji Quran untuk nak didik asas anak-anak kita ini. Hari ini dadah yang ada dalam masyarakat ni bukan sekadar duduk luar. Hari ni masuk ke dalam sekolah, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam jamiah, dalam universiti dan sebagainya.
Pas duduk mana kita orang yang baik. Nah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tanya Nabi, adakah fak kita ni akan binasa wa fina salihun, kita orang soleh ramai juga. Nah, Nabi kata akan berlaku kemusnahan apabila kejahatan banyak dalam masyarakat. Orang juruh tak ada nak tapis. Juruh masjid banyak alhamdulillah. Tapi beringat masjid tu tak boleh nak tapis juga jikalau benda al-khuf, benda hak tak molek, benda hak hunduh tadi semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin banyak. Lebih-lebih hari ni benda maksiat tadi bersebaran melalui sosial media. Tak ada siapa malu dah hari ni. Tak ada siapa malu buat maksiat. Nak tikai lomba, hari tu tikai lomba, kita kata untuk share. Hari ni bukan. Jelas kata tikai lomba ni dalam golongan orang Islam ni pun tak ada tikai lomba. Jelas kata benda tu judi. Dan bukan sekadar tikai senyak-senyak hidup kecek kedai kopi pula. Kemarin kawan boleh. Dia tu boleh, dia ni boleh duk kecek kedai kopi pula. Nabi sebut kata apabila maksiat tadi timbul di dalam satu kaum, kemudian mereka iklan dengan jelas. Tubik baipio, tubik plakat, tubik poster melalui Facebook dan sebagainya. Ada menyanyi, ada berjoget, ada lagu, ada gapo sini, ada buat maksiat sini. Nabi kata di hari itulah manusia akan timbulnya penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang tak akan yang tak pernah dengar belum pada ni. Covid kita dengar mana pada masa dulu tak ada. Mari kita dah masa kita masuk Covid. Dan lagi akan datang kita tak tahu penyakit gapo nak kena kita. Selama mana manusia berani untuk nak berdepan dengan Allah, untuk nak deraka kepada Allah, kita akan boleh kenal lagi lah penyakit yang pelik-pelik yang timbul dalam masyarakat. Oleh itu muslimin yang dirahmati Allah, sama-sama kita elokkan benda ni melalui kita kuatkan agama Allah. Kita berikanlah sokongnya untuk nak meningkatkan agama Allah. Kita berilah sokongnya untuk nak menyebarkan agama Allah, supaya agama Allah Ta'ala masih tinggi dan al-batil tadi semakin hari semakin rendah. Dan juga pesannya yang terakhir dalam khutbah pada hari ini, khususnya anak-anak kita hari ini dah cuti sekolah. Alhamdulillah di Naratiwak kita ni ada beberapa tempat yang buat kai. Nak obrol anak kita untuk nak guna masa luar tadi, nak jadi orang molek, nak jadi orang baik, nah, melalui macam-macam program yang dibuat. Dan juga nak buat lagu mana masjid kita dan masjid lain-lain lagi dalam bulan puasa ni mai perani untuk nak didik budak-budak yang luar dalam musim sekolah ni, ada botbat di dalam masjid. Nah, ada botbat dia munasabah dengan budak-budak dalam kecakam dalam masjid. Ini kita kena mikir juga. Dan yang kedua pesan ni, khususnya anak-anak kita sekarang ni duduk mohok, dia akan pergi kepada mahalai, akan masuk mahalai. Dan kita tahu bagi orang-orang yang sungguh tadi duduk dalam pawak kreat, nah, pawak yang berdesak, nah, maka kita orang tua tunjuklah jalan, nah, di dalam untuk orang panggil menjelaskan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita masa depan dia, khususnya melalui semayang, melalui berdoa. Nah, yang penting kita usaha, yang penting kita baca, yang penting kita mengaji. Adapun natijah itu kita serah kepada Allah. Nah, kita serah kepada Allah. Kemungkinan Allah Ta'ala pilih lebih baik daripada kita nak, ada boleh jadi. Itulah kita kena beri penjelasan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak kita yang nak masuk mahalai yang lagi akan datang. Dan kita seru kepada orang Islam, kita usaha pergi lawan masuk universiti yang terkenal di dalam negeri Syria ni. Nah, boleh bomba pun kita ada, doktor pun kita ada, wisawak kita ada, guru pun kita ada, tok kru kita ada. Barulah masyarakat kita kemas, barulah masyarakat kita kuat, barulah masyarakat kita maju, khususnya masyarakat Melayu kita di 3 wilayah ni. Itulah nah dalam khutbah pada minggu ni. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wa sayyi'il asqam.
Allahumma adkhilna al-jannah ma'al abrar wahsyurna ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin amin rabbal alamin wa aqimus salah.